niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah impian terengganu tahun iman, maju berkah sejahtera. Maju Terengganu maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, negeri akan maju, bertakwa ibadah, walaupun Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Demi kami untuk semua maju berkat sejahtera, tekad kami impian semua maju berkat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Untuk memberkati lagi pertemuan kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita mengadakan telaki mingguan kita pada malam ini, pada siri yang ke-29 pada malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan telaki kita pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis, Ustaz Imam Belara, hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Pihak penganjur, seterusnya penuntut ilmu yang bersama dengan kita dalam pengajian kitab Minhajul Talibin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk meneruskan pengajian kitab Minhajul Talibin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu subhanahu wa taala. Kita masih lagi di dalam bab tayamum, penghujung bab tayamum. Kata Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa taala, وَمَنْ تَيَمَّمَ لِبَرْدٍ قَضَى فِي الْأَظْهَرِ. Katanya, barang siapa yang bertayamum kerana kesejukan, kerana sejuk, dia bertayamum kerana sejuk. Boleh dia bertayamum kerana sejuk. Tapi sejuk yang teruk lah. Dia bimbang lah guna air. Kalau sejuk sikit-sikit tak boleh. Maka ketika tu jawab bagi man qada, dia kena qada balik, dia kena ulang balik fil azhar. Sebab benda dia kena ulang balik kerana jarang seorang tidak mendapati sesuatu yang dapat memanaskan air. Oleh kerana jarang, sejuk tu memang berlaku sokmo sejuk. Tambah-tambah negara yang mempunyai musim sejuk. Tetapi jarang seseorang tidak mempunyai benda perkara ataupun benda yang dapat memanaskan air. Ataupun kalau tidak dapat memanaskan air, masih lagi boleh tubuh bertahan untuk mengguna air yang sejuk. Tak guna dalam kuantiti banyak pun, guna dalam kuantiti yang sedikit. Kita boleh faham. Jadi oleh kerana jarang berlaku, tidak ada perkara yang dapat memanaskan air. Sudut tu tengok kerana jarang berlaku benda tu, sebab itulah kena ulang balik. Tu alasan yang diletakkan oleh ulama fiqh, kenapa kau diulang semula sembahyang yang dilakukan kerana tayamum, kerana sejuk. Itu kita baca dah kan. Fil azhar. Au li maradin yamna'ul ma'a mutlaqa. Ataupun barang siapa yang bertayamum lima radin, au lima radin atas pada libardin. Dia bertayamum kerana sakit. Sakit mana? Sakit yamna'ul ma'a mutlaqa, yang menghalang akan air. Sakit saat itu menegah air, menghalang air. Sebab sakit tak diguna air. Mutlaqan secara mutlak, maksud secara mutlak adalah pada segala anggota taharah. Kalau mandi wajib seluruh anggota, seluruh tubuh. Kalau berwudu adalah pada anggota-anggota wudu. Itu makna mutlaqan. Mutlaqan dengan makna ay fi jami'i a'dha'i taharah. Au fi 'udwin, ataupun pada satu anggota. Sama ada pada keseluruhan anggota taharah atau tidak keseluruhan anggota taharah. Kalau mandi wajib, mana keseluruhan anggota mandi wajib? Seluruh badan. Ha. Kalau wudu, keseluruh anggota wudu. Itu makna mutlaqan. Au fi 'udwin, ataupun pada satu anggota. Tangan je, muka je, ataupun kaki sahaja. Clear je lah. Jadi dia tayamum kerana sakit. Sakit ni menghalang daripada dia menggunakan air. Tak boleh dia guna air saat itu pada kesemua anggota taharah. Ataupun bukan pada kesemua anggota taharah, ataupun pada satu anggota sahaja. Nah, jelas tak? Jelas tak? Jelas eh? Wala satira, dan tidak ada satir. Tidak ada benda? Tidak ada satir. Apa makna satir? Penutup, pembalut. Tidak ada pembalut, tidak ada penutup. Maka fala ay fala yaqdi, maka tidak perlu qada. Fala yaqdi, maka tidak qada. Tidak ada qada. Fala qada, fala ay fala yaqdi. Baik. Jelas. Jadi benda yang Imam Nawawi nak khabar, orang yang bertayamum kerana sakit. Kerana sakit. Sakit yang menghalang daripada menggunakan air.
sama ada tidak boleh guna air pada segala anggota taharah ataupun tidak boleh menggunakan air pada satu anggota sahaja, sedangkan tidak ada satir pembalut, maka ada qada tak? Tidak perlu qada, tidak perlu ulang balik sembahyang. Jelas tak? Jelas ha? Okay. Illa melainkan barulah qada an yakuna bi jurhihi damun kathir. Bahawa adalah di lukanya itu damun kathir, darah yang banyak. Kalau darah yang sedikit dimaafkan. Tapi darah yang banyak tidak dimaafkan. Darah yang banyak yang melepasi daripada tempat keluar dia, maka waktu tidak dimaafkan. Jadi melainkan bahawa adalah di lukanya saat itu darah yang banyak. Kalau pada luka dia ada darah yang banyak, maka ketika tu tidak darah yang banyak. Dia sebenarnya pada awalnya mesti dia kena bersihkan darah tersebut. Kalau tidak boleh bersihkan, maka ketika tu mesti dia kena sembahyang, mesti kena ambil wudu, lepas tu kena tayamum, lepas tu kena sembahyang, kena ambil wudu. Tempat yang boleh basuh macam biasa lah. Lepas tu dia tempat yang tidak boleh kena air saat ni tu diganti dengan tayamum, lepas tu dia kena qada balik. Faham? Dia kena benda? Kena qada balik. Tu sebab tu dia kata illa an yakuna bi jurhihi damun kathir. Sebab benda qada balik kerana darah yang banyak saat itu dimaafkan ke tak? Tidak dimaafkan. Okey, boleh faham? Satu. Katanya wa in kana satirun. Saat ni ada satir ke tak? Tadi tak ada satir kan? Ni ada satir pula. Wa in kana satirun. Dan jika ada satir. Jika ada satir. Berarti dah makna satir tadi. Bukan satir makan. Wa in kana satirun lam yaqdi fil adhhar. Kalau tak ada satir, jawab bagiin, dia tidak qada mengikut qaul al-azhar. Tak perlu qada. Tidak qada pada qaul al-azhar. Kalau tak ada satir, tak ada masalah. Ni masalah yang wajib qada ketika ada benda, ada satir. Silap. Bukan. Silap. Mula warna belik. Okey, mula lagi ni. Wa in kana satirun lam yaqdi fil adhhari in wudi'a ala tahrin. Ala tuhrin. Mula. Tadi tak ada satir kan? Ni ada satir pula. Dan jika ada satir. Jika ada satir. Tadi tak ada satir kan? Ni kalau ada satir, ada penutup, ada pembalut, maka dia tidak qada mengikut qaul azhar in wudi'a ala tuhrin, jika diletakkan satir itu di atas suci. Maksudnya satir ketika satir diletakkan saat itu ketika dia dalam keadaan suci. Maksudnya dalam keadaan suci dia berwudu. Okey, boleh faham? Kerana kat gini kita akan sapu di atas satir. Kita akan sapu air di atas satir. Sapu di atas satir sama dengan sapu di atas khuf. Sebagaimana sapu di atas khuf, syarat dia mesti pakai khuf dalam keadaan sempurna suci. Begitu juga pakai satir, mesti kena suci. Kalau tidak suci, maka ketika tu wajib kena qada balik. Tu wa in kana satirun lam yaqdi fil adhhar in wudi'a ala tuhrin. Fa in wudi'a ala hadathin, maka jika diletakkan satir itu di atas hadas. Maksudnya masa pakai saat itu dia berhadas, tidak ada wudu. Maka wajib naz'uhu, wajib kena cabut satir tersebut. Okey, jelas. Fa in ta'adzara, maka jika teruzur, tidak boleh nak cabut, mana boleh nak cabut seming apa semua sekali, maka qada 'ala al-masyhur. Qada di atas qaul al-masyhur. Jadi ala kulli hal, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan satir dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin dia sebut ringkas sahaja. Dalam masalah satir, mengikut mazhab Imam Syafi'i, yang pertama sekali adalah satir tu dia berada pada anggota tayamum ataupun tidak. Satir dia tidak sebut di sini. Satir saat ni tu dia berada pada anggota tayamum ataupun berada pada anggota lain. Kalau luka di kaki,
Min, kalau luka di kaki, balut mana Min? Balut kepala. Balut kaki. Ingat balut kepala. Balut kaki. Jadi bermakna, satir saat itu berada pada ataupun tidak ada pada anggota tayamum. Okey, boleh faham? Kalau sakit tangan, dibalut tangan. Satir duduk pada anggota tayamum tak? Duduk anggota tayamum. Dihukum dia lain. Kalau satir duduk pada anggota tayamum. Ni, kalau satir duduk pada anggota tayamum. Maka atas pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, wajib kena ulang balik. Ini atas pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Wajib kena ulang balik. Sebab benda wajib kena ulang balik? Kerana ada nuqs, ada naqs, ada kekurangan pada badal dan mubdal minhu. Badal dan mubdal minhu. Badal ni adalah ganti dan mubdal minhu, benda yang digantikan daripadanya. Okey, boleh faham? Badal dengan mubdal minhu. Sekarang ni, tayamum tu adalah badal. Faham? Tayamum adalah badal. Jelas tak? Mubdal minhu dia adalah wuduk ataupun air, menggunakan air. Badal menggunakan tanah untuk bertayamum. Mubdal minhu dia benda yang digantikan daripadanya. Kita tayamum ni ganti daripada benda? Ganti daripada basuhan. Betul tak gitu? Jadi tayamum dipanggil badal, manakala berwuduk dipanggil benda mubdal minhu, ataupun basuh anggota tertentu mubdal minhu. Jadi dalam masalah kalau satir berada pada anggota tayamum, maka ketika tu berlaku kekurangan pada badal. Tayamum pun kurang. Sebab benda debu tidak boleh kena anggota yang berada di bawah pembalut. Betul tak gitu? Begitu juga mubdal minhu dia pun kurang juga. Air tidak boleh kena pada anggota yang di bawah pembalut. Oleh kerana kurangnya badal dan mubdal minhu, faham tak ya? Oleh kerana kurangnya badal dan mubdal min, maka sebab itulah wajib kena ulang balik sembahyang. Jelas tak? Okey, satu. Yang keduanya adalah satir saat itu tidak ada pada anggota tayamum, berada pada anggota lain. Satir saat ini. Maka dia terbagi kepada beberapa dia terbagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama, kalau satir saat itu hanya berada pada tempat luka sahaja. Dia tidak mengambil pun anggota yang tidak luka. Betul-betul tak atas luka. Dia ambil pun lebih daripada tempat luka. Kodok untuk pegang pun dah ambil. Biasa kalau kita luka, kita ambil tak lebih daripada tempat luka. Kita ambil. Hak ni tak. Hanya letak di atas benda tempat luka sahaja. Faham? Dia letak atas tempat luka. Maka apa yang diwajibkan, tempat yang boleh basuh macam biasa basuh. Lepas tu tayamum sebagai ganti, tak boleh kena air. Tempat yang berada di bawah satir. Yelah. Yang ketiganya, benda yang ketiganya adalah sunat sapu air sahaja. Sunat sapu je atas satir. Sunat je sapu. Dan tidak ada qada. Okay, boleh faham? Tidak ada benda, tidak ada qada. Sebab benda tidak ada qada kerana satir bukan berada pada anggota tayamum. Yang keduanya, satir saat itu tidak lebih daripada tempat luka. Okey, boleh faham? Tidak lebih daripada tempat luka. Jelas tak? Sama ada dia berwuduk terlebih dahulu, ataupun tidak. Jadi sama ada dia berwuduk terlebih dahulu ya. Okey, sama ada dia letak satir saat itu ketika dia berwuduk ataupun tidak, atau tak kira. Sebab satir hanya berada pada benda, pada tempat luka. Okey, jelas. Pada betul-betul tempat luka. Tak lebih daripada kawasan luka. Sebab maksudnya ada satir dengan tak ada satir sama tak? Sama je. Faham tak? Ada satir dengan tak ada satir sama. Jelas tak? Sebab satir hanya duduk berada pada tempat luka sahaja. Tidak lebih daripada tempat luka. Maka tidak ada
qada juga. Dan masalah ni sebenarnya hanya sunat je sapu air di atas satir. Hak ni. Baik, dua. Yang ketiga. Berapa dah? Dua ketiga. Yang dua dah orang. Yang ketiga. Yang ketiga ni satir berada pada anggota, bukan pada anggota tayamum. Satir berada pada bukan anggota tayamum. Lepas tu dia mengambil hanya sekadar, dia mengambil anggota yang sahih ataupun anggota yang tidak sakit hanya sekadar untuk berpegang sahaja. Kan kita tempat yang sakit, kita tak baru atas tempat sakit saja. Kita akan ambil juga anggota yang tidak sakit untuk untuk pegang. Faham lagi? Untuk pegang. Baik. Jelas tak? Maka dalam masalah ni kena ambil kira dia letak satir saat ni tu dalam keadaan dia bersih ataupun tidak. Kalau dia letak dalam keadaan dia suci, dia bersih, maksudnya ada wuduk, maka tidak ada qada. Faham lagi? Tidak ada qada. Maksudnya kalau dia sembahyang dengan tayamum tersebut, dengan wuduk yang tempat boleh basuh, dibasuhlah. Lepas tu dia tayamum, ada qada ke tak? Tak ada. Berapa dah? 3. Yang keempat. Dia mengambil daripada anggota sahih qada untuk berpegang saja, tidak lebih daripada qada tu. Tapi dalam masalahnya masa diletak saat ni tu, dalam keadaan dia tidak suci. Maksudnya dia tidak berwuduk. Ataupun ada banyak najis di bawah yang tidak dihilangkan. Dua dah kan? Yang ketiganya adalah dia mengambil daripada anggota yang sihat lebih daripada kadar untuk pegang. Okay, boleh faham? Maka dalam masalah ni, wajib dia kena qada balik sama ada dia letak satir saat itu dalam keadaan suci ataupun tidak. Namun Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dia memilih pandangan tidak perlu ulang balik. Tidak perlu ulang balik. Dan tidak menjadi masalah mengambil pandangan Imam Nawawi dalam masalah ni. Apatah lebih-lebih lagi orang yang kena sakit patah pun sekali bab semayang malah. Maka kita bagi keringanan kepada dia dengan mengambil pandangan tersebut. Tapi kalau berlaku kepada diri kita, maka sebaik-baiknya kita kena ambil pandangan yang paling sempurna dan paling comel agar kita berhati-hati dalam melaksanakan ibadat. Baik. Katanya Abi dah kita baca. Abi dah ni lah. Fa in ta'azzara qada 'ala al-mashhur, gitu kan? Fa in wudi'a 'ala hadatsin, maka jika dia akan satir 'ala hadatsin ketika berhadas, wajib naz'uhu, wajib cabutnya satir. Kena cabut. Fa in ta'azzara, kalau tidak boleh cabut, maka qada 'ala al-mashhur. Dia kena qada kalau tak nak cabut. Maksudnya dia nak cabut, dia kena ambil wuduk macam biasa. Tempat yang boleh basuh kena basuh. Lepas tu tempat yang berada di bawah pembalut saat ni tu tak nak basuh, maka dia ambil air sapu di atas pembalut. Lepas tu dia tayamum kerana ganti pada tempat yang tidak boleh kena air yang berada pada bawah pembalut. Faham? Lepas tu dia sembahyang, lepas dia sembahyang dia kena qada balik sembahyang tersebut. Jelas tak? Asalnya dia kena cabut. Dia cabut, dia sembahyang dalam keadaan tu sah sembahyang dia, cuma kena qada balik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dah cerita sekali lagi ya. Dia letak, kita tak khabar ni, dia letak di atas dalam keadaan dia tidak bersuci. Kita khabar tak saat ni? Kita tak khabarkan saat ni ya. Sekali lagi ya. Sekarang ni kalau dia letak satir saat itu dalam keadaan dia berhadas. Dia dalam keadaan dia berhadas. Maka apa yang perlu dibuat, dia kena cabut dulu. Kalau dia tidak mampu cabut, maka dia ambil wuduk macam biasa. Okey, macam biasa. Lepas tu dia kena tayamum sebagai ganti tempat yang tidak boleh kena air. Okey, nampak kan? Lepas tu dia kena sapu di atas pembalut tersebut. Nampak kan? Sebab kenapa kena sapu? Kerana macam yang kita khabar sebelum daripada ni. Ada. Hak ni mesti kena sapu. Yang sunat orang lain tak ni.
Faham? Hak lain tadi. Ingat tak tadi? Baik. Lepas daripada tu, dia kena sembahyang. Lepas daripada sembahyang, dia kena ulang balik sembahyang. Sebab benda dia kena ulang balik? Sebab luput syarat. Syarat dia, antara syaratnya adalah mesti kena meletakkan satir ketika dia bersuci. Kerana satir ini disamakan dengan khuf. Ketika sapu di atas khuf, okey, sapu di atas khuf, disyaratkan dia ketika dia letakkan ataupun pakai khuf ketika dia bersuci. Jelas tak? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hak yang sapu air ada mana tempat yang sapu air dia sebut tak sebelum ni? Ke tak sebut sini? Dia tak sebut. Wa in kana satu lam yaqta wa in. Dia tak sebut ke sapu air di atas satir? Kan ada kita dulu kita ada baca dah bab Jabirah dulu. Tak ingat. Hak Maizi tanya tak ni? Ada ke hak yang kita cakap bab Jabirah? Dah kita cakap bab Jabirah. Oh, kita kata pembalut belak-belak. Ada dah. Oh, kita mana kita ni? Oh, kita ni bukan kita ni. Oh, gitu. Yalah, tak apalah. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejap anda tengok sini. Okey, habis seterusnya kata dia babul haid. Bab pada menyatakan haid. Kita secara kebetulan pagi pun kita baca bab haid. Tapi kita baca kitab Mughnil Muhtaj. Kita tak buka benda kita buat khusus lah. Bab haid. Tapi kita baca kitab Mughnil Muhtaj. Ni kita tak baca Mughnil Muhtaj. Kita baca kitab Minhajul Talibin. Bab haid. Cuma dalam bab haid ni dia tidak bincang haid saja. Dia bincang juga bab istihadah dan bab nifas. Dia bincang 3 perkara tersebut. Cuma dia letak tajuk bab haid kerana melihat kepada bahawasanya hukum hakam haid yang disebut dalam bab ni lebih banyak berbanding dengan hukum hakam yang lain. Tapi kalau kita tengok sebenarnya hukum hakam yang paling banyak bukan haid. Tapi dia istihadah. Tak gitu. Tetapi dalam bab istihadah ada haid tak? Ada tak haid? Ada haid juga kan? Dalam bab istihadah ada tak nifas? Sebab dia ada istihadah haid, lepas tu istihadah nifas. Istihadah yang bercampur dengan haid, istihadah yang bercampur dengan nifas. Okey, boleh faham? Memang kalau kita tengok perbincangan yang lebih panjang dalam bab ni adalah bab istihadah. Tetapi oleh kerana melihat kepada perkara yang kerap kali berlaku adalah haid. Okey, sudut tu. Sudut kerap kali berlaku adalah haid, maka dia memilih untuk meletakkan tajuk sebagai bab haid kerana melihat kepada yang banyak berlaku. Antara 3 ni, haid, nifas, istihadah, mana paling banyak berlaku pada orang? Haid. Tak gitu. Nifas 2 tahun sekali. Hak kerek sikit setahun sekali. Nifas hak lambat sikit 5 tahun sekali. Kadang-kadang seumur hidup 2 kali je nifas. Sebab 2 kali je beranak. Ada tak beranak langsung. Kadang-kadang orang tak pernah berlaku darah istihadah. Tak gitu. Kadang-kadang tak ada haid, tak ada istihadah, tak ada nifas, tak ada. Ada tak gitu orang? Siapa? Orang lelaki. Orang lelaki memang tak ada. Orang perempuan. Okey, babul haid. Aqallu sinnihi 9 sinin. Jadi dalam bab haid mula-mula perbincangan dia bincang tentang umur haid.
Aqallu sinnihi, sekurang-kurang umurnya haid adalah 9 sinin, 9 tahun. Sekurang-kurang umur haid adalah 9 tahun. Maksud dia sekurang-kurang umur haid 9 tahun, maksudnya tidak boleh kita hukum darah yang keluar daripada kemaluan perempuan sebagai darah haid, melainkan setelah perempuan itu mencapai usia 9 tahun. Yang dimaksud dengan 9 tahun, kita kena faham yang pertamanya 9 tahun Qamariyah. 9 tahun Qamariyah. Qamariyah ni maksudnya 9 tahun yang dinisbahkan kepada tahun-tahun orang Arab. Bukan kira 9 tahun Masihiyah. Dan kita ni penggunaan umur kita guna tahun Masihiyah. Betul tak? Umur awak berapa dah? Ami? Umur saya 24 ataupun 25. Umur awak berapa dah? 30. Tapi 24, 25 ke 30 tu kita guna tahun Masihi. Betul tak? Kita guna tahun Masihi. Ada dosa tak? Ada dosa. Ada dosa nak guna tahun Buddha. Buddha apa? Kalau Thailand dia guna tahun Buddha. Tahun Buddha benda lama lagi daripada tahun Masihi. Jadi tak ada masalah nak guna tahun dia pun. Tapi dalam bab hukum hakam yang berkait dengan tahun, berkait dengan waktu, mesti kita kena guna waktu yang berkait dengan pergerakan bulan. Okey, boleh faham? Okey, itu yang pertama 9 tahun. Yang keduanya adalah maksud 9 tahun sempurna dan cukup 9 tahun. Sempurna dan cukup 9 tahun. Maksudnya cukup 9 tahun, masuk tahun yang ke-10. Tak gitu? Kalau orang puang tu dilahirkan pada, contohlah, pada 15. Contoh, pada 15 Ramadan. Dia dilahirkan pada 15 Ramadan. Tahun 1400. Dilahirkan pada 15 Ramadan. Tahun apa? 1400. Orang puan ni dilahirkan 15 Ramadan tahun 1400. Jadi bermakna 15 Ramadan tahun 1401 umur dia setahun. Cukup dah setahun. Masuk tahun yang kedua. Tidak gitu? Lepas tu 15 Ramadan 1402. Betul? Umur dia berapa tahun dah? 2 tahun. Cukup 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Betul? Tidak gitu? 15 Ramadan 1403. Umur dia 3 tahun masuk tahun yang ke-4. Bila kau umur dia 9 tahun masuk tahun yang ke-10? Bila kau umur dia 9 tahun masuk tahun yang ke-10? Iaitu pada 15 Ramadan 1409. Cukup 9 tahun masuk tahun yang ke-10. Tak gitu? Itu yang dimaksud dengan 9 tahun. 9 tahun di sini adalah 9 tahun taqribiyah. Bukan tahdidiyah. Taqribiyah makna lebih kurang. Kalau tak cukup hanya beberapa hari lagi 9 tahun, tiba-tiba dia mendapati ada dah darah, maka darah tersebut telah dihukumkan sebagai darah haid. Menunjukkan perempuan tu telah balik. Tapi kalau jauh lagi jarak masa daripada keluar darah, jauh lagi jarak masa daripada keluar darah hingga cukup 9 tahun, maka darah tersebut bukanlah darah haid, bukan darah tersebut dihukumkan sebagai darah fasad ataupun darah istihadah. Jelas tak? Jelas Jelas Selagi yang kita kena sebut juga. Kalau sekiranya darah tu keluar sebelum daripada gini. Dua lagi kita kena sebut. Kata kalau kurang sedikit telah dihukumkan haid, kalau kurang banyak tidak dihukumkan haid. Sikit dengan banyak ukuran dia bagaimana? Kata ulama ukuran dia adalah telus sekurang-kurang suci dan sekurang-kurang haid. Sekurang-kurang suci 15 hari, sekurang-kurang haid sehari semalam. Jadi bermakna 16 hari. Daripada keluar darah hingga cukup 9 tahun saat ni, kalau 16 hari ke atas. 16 hari ke atas. Maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah istihadah. Faham?
Tapi kalau sekiranya keluar saat ni tu, dah sampai dah 16 hari. Faham? 13 hari, 12 hari, 11 hari, ataupun 15 hari, 15 hari setengah. 15 hari setengah dah sampai 16 hari. 15 hari, 23 jam. Maka darah tu dihukumkan sebagai darah haid. Jadi pendek kata, sikit dengan banyak ni kira 16 hari, teluh ke tak? Daripada keluar darah hingga cukup 9 tahun. Faham? Kalau memanglah dah teluh lah. Maksudnya 16 hari ataupun 18 hari lagi, 18 hari lagi, nak cukup 9 tahun, tiba-tiba keluar darah, dah. Tapi darah tu keluar selama 5 hari. Keluar selama 5 hari. Okey, boleh faham? Jadi bermakna, tengok, 18 kan? 18 hari lagi untuk cukup 9 tahun. Darah keluar 5 hari. Jadi bermakna, darah berhenti ketika tempoh untuk cukup 9 tahun berbaki 13 hari, kan? Faham tak, kan? 13 hari. Jadi bermakna 5 hari yang keluar ni, berarti molek. 5 hari yang keluar, 2 hari darah dia, darah istihadah, 3 hari darah haid. Jelas tak? Jelas tak? Kerana hak yang 2 hari ni lebih daripada 16 hari dari antara dia dengan cukup 9 tahun. Nah, faham? Faham tak, kan? Mereka kalau hak 3 hari saat ni tu, dia berada dalam lingkungan 16 hari. Okey, boleh faham? Jelas tak? B. Sekurang-kurang umur dia adalah 9 tahun dengan pengiraan tahun Islam, tahun Qamariyah. Okey, habis. Itu nisbah kepada sekurang-kurang umur perempuan datang haid. Setinggi-tinggi umur perempuan datang haid, sebanyak-banyak setinggi-tinggi umur perempuan datang haid, ulama berbeza pandangan. Mazhab Imam Syafi'i tidak ada. Mazhab Imam Syafi'i tidak ada. Tidak ada penghujung yang boleh diletakkan bilakah berhentinya haid perempuan. Tidak ada. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Maksudnya dalam mazhab Imam Syafi'i, andai kata orang puan tu umur 70, tiba-tiba masih lagi keluar darah, cukup syarat-syarat darah haid, maka dikirakan darah haid. Walaupun umur 70, 78, 79. Ya kenang ke tu imam. Contoh. Dia kata tak apa, makcik boleh ngandung lagi. Contoh je. Walau je tu. Bismillah. Sekurang-kurang suci adalah sehari semalam. Wa aktharuhu 15 bilayaliha. Dan sebanyak-banyak suci adalah 15. 15, maksudnya 15 yauman bilayaliha. 15 hari bilayaliha dengan malam-malamnya. Maksud dia 15 hari 15 malam. Itu sebanyak-banyak suci pula, silap. Anda kata sebanyak suci ni. Bolok buat kali. Letih, ngatuk. Allah. Sebanyak-banyak benda. Nampak nengung sebanyak suci ni. Nengung kata. Seorang. Kok mana pun tak sebanyak-banyak suci pun jangan berserta. Dan sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyak benda. Haid 15 hari, 15 malam. Sebanyak-banyak haid 15 hari, 15 malam. Cuma cara pengiraan 15 hari, 15 malam, kita khabar dah tadi. Kita khabar dah, cara pengiraan dia. Yang pertama, cara pengiraan dia adalah cara pengiraan dia tak ada pertama dah. Cara pengiraan dia dah nak rehat tadi. Dah orang mari pula apa-apa. Kan sudah ke satu tadi. Tak tahu orang mari pula. Dah selesai kih orang pula tadi. Lepas tu kat ini telefon pula. Baru balik rumah kat garik lega ni. Jadi sebanyak-banyak haid adalah 15 hari. Okey, cara pengiraan 15 hari, katakanlah orang puan tu darah dia mula keluar pada pukul 11 pagi. 1 hari bulan. Jadi 11 pagi 2 hari bulan, sehari semalam. 11 pagi 3 hari bulan, 2 hari 2 malam. 11 pagi 4 hari bulan, 3 hari 3 malam. 11 pagi 5 hari bulan, 4 hari 4 malam. Nak jadi 15 hari 15 malam adalah 11 pagi 16 hari bulan. Nampak tak, kan? Okey. Tu
sebanyak-banyak haid. Wa aqallu tuhrin bainal haidhatain, dan sekurang-kurang suci di antara dua haid. Berarti murid sekurang-kurang suci di antara benda dua haid. 15 hari. Ada sekurang-kurang suci di antara dua haid. Kita ada haid 7 hari. Bukan kita orang puang. Keluar darah haid 7 hari. Lepas tu dia suci. Lepas tu datang pula darah. Suci yang berada di antara dua darah sekurang-kurangnya berapa hari? 15 hari. Faham tak lagi? Jadi, pengiraan suci, kalau orang puang tu datang 7 hari, pengiraan suci bermula daripada hari yang keberapa ni? Orang puan tu datang haid 7 hari. Lepas tu, hari ke-8 suci. Permulaan pengiraan suci daripada mana? Hari ke-8 ke hari yang ke-16. Sebab ada orang kata hari yang ke-16. Tu memang sebenarnya silap sungguh lah. Silap sungguh. Mana boleh gitu tu. Wa aqallu tuhrin bainal haidhataini. Sekurang-kurang suci di antara benda 2 kali darah haid. Maksud dia 2 kali darah haid. Datang sekali, dia mengalami suci, di situ dikirakan permulaan suci dah. Bukan pengiraan suci bermula pada hari yang ke-16. Dan isu ni sebenarnya lama dah. Dan ada sahabat-sahabat minta anda buat penulisan dah. Cuma baru sehari 2 nampak riuh. Anda dah cara hak riuh, tak nak cara dah. Nampak riuh sehari 2 baru ni lah. Riuh. Dan riuh bagus kok riuh. Apakah nak ngaji bab haid belaka? Bagus juga. Apakah nak ngaji bab haid? Dan suatu ketika dahulu mula-mula yang ana buat daurah haid, macam-macam respon daripada pengikut daurah. Ada orang kata ni penemuan baru ke? Ada siapa kata penemuan baru ni cerita 8 tahun 9 tahun lepas. Ni 8 tahun 9 tahun lepas lebih kurang. Ni penemuan baru ke? Sebab tak pernah dengar sebelum daripada ni. Baik. Allah Rabbi. Tapi anda nak ngajar bab haid saja, anda ngajar bab lain. Tapi biarlah orang nak kata ustaz haid lah. Kira lah. Yang penting haid ke tak haid ke tu dia berkait dengan agama. Dia berkait dengan agama. Tak tahu bab tu balik awal. Sebab dia akan membawa kepada benda mengharamkan perkara yang halal dan menghalalkan perkara yang haram. Sepatut benda hak yang boleh buat, dia tak buat. Benda hak yang tak boleh buat, dia akan buat. Nampak benda, kecek je. Okey, sekurang-kurang suci di antara dua haid adalah 15 hari, 15 malam. Sekurang-kurang suci di antara dua haid. Maksudnya tidak boleh kita nak hukum darah yang keluar semula sebagai darah haid yang lain, melainkan apabila berlakunya sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari, 15 malam. Andai kata tidak cukup 15 hari, 15 malam, tiba-tiba darah keluar lagi pula. Orang puan ni datang darah 7 hari. Lepas tu berhenti dalam 13 hari. Okey, 7, 13. Jadi apa? 20. Hari ke-21 mari semula. Maka hari ke-21 tu haid ke tak? Belum lagi. Kerana benda? Kerana belum mencukupi sekurang-kurang suci. Okey, boleh faham? Faham? Darah yang datang di dalam tempoh berbaki suci, maka dihukumkan sebagai darah istihadhah. Kena cukup dulu. Jadi 21, 22, 23 baru kira haid yang baru. Okey, boleh faham? 21, 22 dikirakan istihadhah. Sebab kita buat contoh, 7 hari datang haid. 13 hari suci. Jadi berapa dah Mezi? 7, 13. Kengatuk kau. tak nak capur dah. 7 capur dengan 13, 20. Jadi tinggal berbaki suci berapa hari lagi? 2 hari lagi. Tak gitu. Tiba-tiba 21 tu bid dah darah. Faham? 22 tu bid dah darah. Maka 21, 22 tu dihukumkan istihadhah. Kalau orang tanya sebab ambil istihadhah, kerana darah tersebut keluar dalam tempoh berbaki suci. Kerana sekurang-kurang suci di antara dua haid dah 15 hari. Maka darah yang keluar dalam tempoh berbaki suci, walaupun sifat dia seperti sifat haid, walaupun sifat dia seperti sifat haid, walaupun kuat,
dihukumkan darah tersebut sebagai darah istihadah. Tempoh istihadah tempoh dia. Tempoh suci. Tempoh istihadah tempoh suci. Faham tak ya? Kau tak faham Aziz? Dengar balik ya. Nampak dah kan? Tempoh istihadah tu adalah tempoh suci. Jadi hari yang ke-23 barulah dihukumkan haid yang baru. Wala hadda li aktsari, dan tidak ada had bagi sebanyak-banyak suci. Tak ada had, tak ada batasan bagi sebanyak-banyak suci. Okey Abi. Katanya wa yahrumu bihi ma haruma bil janabah, dan haram dengan sebab haid oleh barang setiap perkara yang telah haram dengan sebab janabah. Kita di sana ada perkara-perkara yang diharamkan kepada orang yang berjunub, iaitu 6 perkara. Wa yahrumu bil janabati sittatu asya'. As-salatu wat-tawafu wa massul mushafi wa hamluhu wa qira'atul Quran bi qasdil Quran. Batu wal mukthu fil masjid. Batu? As-salatu wat-tawafu. Betul lah. Nang tu dah cukup dah nang. Nak kira dia sakit sungguh. As-salatu wat-tawafu. Betul? Wa massul mushafi wa hamluhu. Betul? Wal lubthu fil masjid. Betul? Wa qira'atul Quran bi qasdil Quran. Semayang. Tawaf. Betul? Membaca Al-Quran. Menyentuh Al-Quran. Betul? Membawa Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan qasa Al-Quran, bukan dengan qasa zikir ya. Okey, berapa dah? 5. Lepas tu lagi berhenti dalam masjid. Ni 6 perkara yang diharamkan kepada orang yang berjunub. Maka setiap perkara yang diharamkan kepada orang yang berjunub diharamkan juga dengan sebab haid dan nifas. Perempuan yang haid, perempuan yang nifas haram semayang. Haram puasa. Haram semayang. Haram puasa. Tawaf kita sebut dah tadi. Semayang. Sebut tawaf. Semayang. Tawaf. Puasa kita dah sebut kan? Dah sebut. Puasa sebab orang berjunub tak haram puasa. Allah. Sekali lagi ya. Haram kepada orang yang berjunub sembahyang. Tawaf. Puasa kita dah sebut tadi kan? Tak. Okay, baik betul dah. Manakala ataupun orang perkara yang diharamkan kerana janabah juga diharamkan kerana haid. 6 perkara saat ni tu diharamkan kerana haid. Lepas tu cuma tambah lagi di atas perkara tersebut. Hak benda ni tidak diharamkan bagi orang yang berjunub, tapi diharamkan bagi orang yang haid. Wa umurul masjid, dan lalu dalam masjid, melintasi masjid tanpa berhenti. Tapi masalah melintasi dalam masjid tanpa berhenti diharamkan kepada perempuan yang haid. Syarat dia in khafat talwithah, jika dia bimbang mengotori masjid. Jadi bermakna kalau dia tidak bimbang mengotori masjid, boleh nak lalu? Boleh. Sebagaimana orang berjunub boleh lalu dalam masjid. Wassaumu, haram juga saum, puasa. Orang yang berjunub haram tak puasa? Tak. Wa yajibu qada'u, dan wajib qadanya qadam dia puasa. Puasa wajib kena qada balik. Wajib kena qada balik. Bi khilafis salah, berbeza dengan sembahyang. Sembahyang kena qada balik ke tak? Tidak. Sebab apa puasa kena qada balik, sembahyang tak perlu qada balik? Jawapannya kerana itu adalah ketetapan yang ditetapkan oleh agama. Agama kita tetapkan begitu. Dan tahu mana agama kita tetapkan begitu? Sebab disebut dalam hadis begitu. Hadis siapa riwayat? Hadis yang diriwayat daripada Aisyah. Yang mana ketika seorang perempuan Mu'adzah mari jumpa dengan Aisyah, tanya, apa orang haid? Ma balul haid taqdi as-saum wa la taqdi as-salah. Kenapa kau perempuan yang haid dia kena qada balik puasa tapi tidak perlu qada sembahyang? Maka kata Aisyah, kana yusibuna dhalik fa umirna bi qada'i as-saum wa la nu'maru bi qada'i as-salah. Fa nu'maru bi qada'i as-saum wa la nu'maru bi qada'i as-salah. Benda tu pernah mengenai kami dulu di zaman Rasulullah, dan kami diperintah untuk qada balik puasa, dan kami tidak diperintah untuk qada balik sembahyang. Baik. Seterusnya, haram juga ma baina surratiha wa rukbatiha. Barang yang di antara pusaknya dan lututnya. Perkara yang di antara pusak dan lutut. Haram.
Apa hak yang berada di antara pusat dan lutut. Waqila, dan kata qil, la yahrumu ghayrul wati. Tidak haram selain daripada wati. Jadi perempuan yang haid, perempuan yang nifas, tidak haram melainkan wati je tak boleh. Setubuh je tak boleh. Hak lain boleh berlaku. Jadi bermakna, berarti molek daripada lutut sampai ke bawah, daripada pusat sampai ke atas, sepakat ulama mengatakan halal. Jelas. Jima, sepakat ulama mengatakan haram. Tempat khilaf adalah anggota di antara pusat dengan lutut selain daripada jima'. Ini berlaku khilaf. Nampak? Pandangan yang disebut oleh Imam Nawawi, dan pandangan ni pandangan yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya istimta' bima baina surrati war rukbah juga diharamkan. Namun di sana ada pandangan yang kedua, tidak diharamkan. Faham lagi? Baik. Anggap saja je muming. فَإِذَا انْقَطَعَ لَمْ يَحِلَّ قَبْلَ الْغُسْلِ. Maka apabila terputus darah. Mana putus? Berhenti dah darah. Kering dah darah. Cakap kita kering. Apabila darah kering, lam yahilla, tidak halal. Qabla al-ghusli, sebelum daripada mandi, tidak halal. Ghairus sawmi wa talaq, selain daripada puasa dan talaq. Tadi dia cerita tak? Bab talaq. Tak ada lagi yang. Sebut bab talaq. Tak ada. Biar. Sebab dia melihat kepada talaq ni bukan dia dilarang kepada perempuan yang haid, tapi dilarang kepada siapa? Kepada suami dia. Orang puang tak ada tu lelaki talak ketika haid ke, tak haid ke, dosa tak dia? Tak. Sebab bukan perbuatan dia talak. Perbuatan siapa? Perbuatan suami. Apa lagi? At-talaq liman akhadha bis-saq, kata Rasulullah. Talak ni adalah bagi mereka hak yang mengambil. Maksudnya mereka hak yang memegang perempuan tersebut. Maksudnya suami dia lah. Perempuan dia tidak memiliki talak. Seterusnya, ada lagi gas ada lagi minyak ada lagi. Jadi apabila darah berhenti, maka tidak halal sebelum daripada mandi, selain daripada puasa dan talak. Jadi puasa boleh, talak boleh. Faham tak lagi? Puasa boleh, talak boleh. Wal istihadatu hadathun daimun kasalasin fala tamna'u as-sawma was-salata fataghsilu al-mustahadatu farjaha wa ta'sibuhu wa tatawadda'u waqta as-salati wa tubadiru biha falau akharat li maslahati as-salati kasatrin wa intidhari jama'atin lam yadurra. Katanya wal istihadah dan istihadah. Istihadah, darah istihadah lah. Darah istihadah dia tidak menghalang sembahyang, tidak menghalang puasa. Cuma dia adalah hadas sebab dia keluar daripada salah satu daripada dua jalan. Hadas daim yang berkekalang. Apabila dia hadas berkekalang, maka dia ada hukum yang lain. Bandingan dia kasalas, seperti kencing dedah. Salas, kencing dedas. Kalau salis, orang yang kencing dedas. Baca dengan salas. Jadi apabila dia adalah hadas daim, fala tamna'u as-sawma was-salah, maka dia tidak menghalanglah ia istihadah akan puasa dan sembahyang. Masuk bulan Ramadan, istihadah wajib dia kena puasa. Sembahyang wajib dia kena sembahyang. Cuma oleh kerana darah duk terbit sama, maka ada perkara hak yang perlu dibuat oleh dia. Ada perkara hak yang perlu dia kena buat. Maka fataghsilul mustahadatu farjaha. Maka membasuh oleh perempuan yang mustahadah akan faraknya. Basuh farak dia dulu, kemaluan dia. Sebab ada darah kotor. Najis. Wa ta'zibu, dan dia mengikat akan dia. Lepas tu wa tatawadda'u waqta salah, dan dia berwuduk di dalam waktu sembahyang. Wa tubadiru biha falau akharat li maslahati salah
kasatrin wa intidhari jama'atin lam yadurrah. Lepas tu dia berwuduk waktu sembahyang. Lepas tu dia bersegera dengan sembahyang. Dia tidak boleh berwuduk sebelum daripada waktu. Faham lagi? Dia tidak boleh berwuduk sebelum daripada waktu. Kerana wuduk dia adalah wuduk darurah. Sekarang ni wuduk dia keluar darah kat tu batal tak? Wuduk dia tak batal sebab hadas daim. Jadi wuduk dia ketika tu adalah wuduk darurah. Maka sebab itulah dia mesti kena berwuduk dalam waktu sembahyang. Nak sembahyang zuhur, sebelum ambil wuduk, biar pastikan zuhur masuk dah. Waktu badiru biha, dan bersegeralah ia dengannya dengan sembahyang. Lepas daripada berwuduk, terus dia sembahyang. Jangan tunggu tempoh yang lama. Tapi falau akharat lima selahatis sadah, maka jika dia melewatkan sembahyang, lepas daripada dia berwuduk, dia melewatkan sembahyang. Lima selahatis sadah, kerana masalah sembahyang sendirilah. Contoh kasatrin, menutup aurat, wa intidhari jama'atin, menanti jemaah. Itu benda yang berkait dengan masalah sembahyang. Lam yadurrah, maka saya tidak memberi mudarat. Tidak memberi mudarat. Wa illa, dan jika tidak, jika dia tidak begitu. Saat ni dia melewatkan kerana masalah sembahyang. Ni jika tidak melewatkan kerana masalah sembahyang. Jadi dia melewatkan bukan kerana masalah sembahyang. Benda tu tak ada sakut paut. Tiba-tiba dia melewatkan, maka fayadurru, maka memberi mudarat ala sahih, mengikut kaul yang sahih. Okey, habis. Wa yajibul wudu'u li kulli fardin, dan wajib berwuduk untuk setiap fardu. Setiap fardu dia mesti kena mengambil wuduk. Wa kadza tajdidul isabati fil asah. Seperti ini juga kena setiap fardu kena berwuduk adalah membaharukan isabah. Isabah ni pembalut fil asah. Pembalut kena tukar semua. Siapa masuk nak sembahyang asar kena tukar pula. Faham lagi ya? Basuh dulu, buat pula. Walau inqata'a damuha ba'da al-wudu' wa lam ta'tadi inqita'ahu wa 'audahu aw i'tadat wa wasi'a zamanul inqita'i wudu'an wa salata wajib al-wudu'. Okey, kita berhenti sini dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas perkongsian yang sangat baik pada malam ini. Dan terima kasih kepada semua yang join, yang share dan yang tulis dekat komen ni. Terima kasih semua. Mudah-mudahan mendapat ganjaran dan kebaikan dunia akhirat insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita tangguh talaki kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terenggalu, tahun iman maju berkah sejahtera. Maju Terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariat.
Dan